Atta, just make sure tak ada VT. Tapi Syafiq akan standby kat sana. Aku akan cross dengan Syafiq. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton You Wartawan. Anda juga adalah wartawan edisi istimewa sempena pilihan raya umum ke-13. Anda sudah mengundi? Saya belum, kerana selepas ini kita akan mengundi. Tapi saya akan bersama dengan dua orang rakan saya yang sebelum ini kami hanya bertemu di Google Hangout. Tapi hari ini mereka telah bersama dengan saya di studio kami di Bukit Jalil pada hari ini kerana kita nak berkongsi cerita keterujaan mereka sebagai pengundi pertama. Malah lebih daripada itu, apakah yang dimahukan oleh pengundi pertama, apa yang dimahukan oleh pengundi muda pada hari ini, itu yang akan dibincangkan dalam You Wartawan pada hari ini. Sebelum itu, saya juga mengalu-alukan juga pandangan anda, cerita anda juga kerana kami di Astro Awani, di mobile apps kami, anda boleh terus saja menghantarkan pandangan anda. Ada satu kolom You Wartawan di situ atau Eyewitness di situ. Anda boleh ambil gambar, boleh kongsikan cerita, anda boleh ambil video juga dan kami akan paparkan dalam rancangan-rancangan kami sepanjang hari ini sehingga pukul 3 pagi nanti. Dan saya maklumkan kedatangan tamu saya pada hari ini. Sebelum ini kita berjumpa di Google Hangout, tapi hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu face to face di You Wartawan. Hisham Hamzah dan juga Cheryl bersama dengan saya pada hari ini. Kedua-duanya salah seorang, Cheryl merupakan eksekutif perhubungan awam, Hisham merupakan guru di salah sebuah sekolah swasta dan juga mereka yang pentingnya mereka adalah pengundi muda. Hisham belum lagi mengundi seperti saya kerana belum keluar mengundi lagi, tapi Cheryl sudah keluar mengundi. Jarinya sudah dicalitkan dengan dakwah kekal. Jadi Cheryl, mungkin bolehkan cerita pengalaman mengundi buat kali pertama. Dan juga katanya Cheryl telah beratur sejak 7.30 pagi. Mungkin boleh gambarkan situasi itu bagaimana ya? Sebenarnya I woke up at about 6:30 and then I dah kerja. Mak saya dengan adik saya, bangun cepat. Kita nak pergi mengundi ni. And then pukul 7 semua orang pun belum kat bawah. I kat bawah tengah tengok TV and stuff. And then at about 7:15 kita bertolak to SMK Taman Connaught, the polling station. And about 7:30 kita sampai. Dah panjang gila the line. It was so long. And I was like, oh no. But when we got there, it's actually quite fast. Sebab kita dah print the slip SPR. So kita itu dah memudahkan lagi proses untuk mengundi dan sebagainya. betul. So okey, saya nak bersama dengan Hisham. Hisham ni kalau masa sesi Google Hangout itu dia sangat-sangat banyak pandangannya. Tapi sebelum kita bersama dengan Hisham, saya nak juga tahu cerita-cerita yang telah dikongsikan oleh rakan-rakan kita daripada Universiti Teknologi Malaysia dari UTM Skudai mengenai keterujaan mereka untuk pergi balik kampung untuk mengundi. Kita saksikan apa kata mereka. Ini first time saya mengundi, and then sebagai mahasiswa kita perlu bijak untuk menentukan masa depan negara, dan saya pilih Malaysia. Sebab ni first time saya mengundi dan juga oleh pendapat saya lah, kita sebagai rakyat ni harus menjalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk memilih siapa pemimpin yang layak memimpin negara kita. So saya pilih Malaysia. Tanggungjawab individu untuk menentukan masa depan negara. Teruja untuk mengundi buat pertama kali dan nak rasa suasana mengundi. Selama ni just tengok kat TV, and kepada semua selamat mengundi dan buat pilihan terbaik. Kami mengundi itu untuk Malaysia, itu katakan rakan-rakan kita dari Universiti Teknologi Malaysia di Skudai, Johor. Dan hari ini juga jika anda, saya pasti ramai di antara anda pagi-pagi dah buka Google, dah buka, ada macam tadi rakan-rakan kita di MUA katanya nak mengundi, siap research dulu cara-cara nak mengundi. Dan hari ini juga Google di laman utamanya memaparkan doodle istimewa untuk rakyat Malaysia sempena hari mengundi pada hari ini. Kita saksikan package yang telah kami sediakan ini. Melalui doodle tersebut, apabila pengguna klik ke atasnya, ia membawa pengguna ke halaman carian dengan kata kunci GE13. Namun begitu, doodle itu akan lebih bermakna sekiranya Google membawa pengguna terus ke halaman Google Malaysia Elections. Selain laman Google Malaysia, Google turut mengemas kini logo YouTube Malaysia dengan logo khas bersempena dengan pilihan raya. Itu dia kemeriahan demokrasi atau pesta demokrasi yang saya katakan sejak dahulu lagi. Hisham, kalau dilihat bahawa Cheryl dia macam dah lega sebab dah mengundi, dia dah melalui proses itu. Tapi Hisham sendiri, keterujaan sebagai pengundi pertama untuk kali ini, makna undi anak muda sebagai pengundi pertama kali ini pada Hisham bagaimana? Saya rasanya memang amat penting sebagai pemuda. Tapi sekarang kan kita tengok sekarang
Syarul umur 27 tahun, saya 28. Sekarang dah 5 tahun kan, 2004. Jadi the next time will be 30 something. Perubahan tu lebih lagi. Boleh kira tak muda lagi tak? Sekarang pun the younger generation is even younger. So susah nak bandingkan. But the feeling now for the young voters, memang penting untuk kena undi, memang penting untuk voice out. In fact, this You Wartawan ni baru ke dah lama dah? Dah lama, tapi untuk pengundi pertama, ini kali pertama kita cerita pasal pengundi pertama You Wartawan, You Wartawan di Google Hangout dan sebagainya. So jadi ni is a good thing to have this You Wartawan, but kena continue lah. Tapi maksudnya yang menariknya untuk pilihan raya kali ini ialah bagaimana saya mengundi kali kedua untuk kali ini. Tapi pada kali pertama dahulu mungkin pengaruh social media itu, media sosial itu mungkin kurang sedikit kerana Memang Facebook kurang. belum lagi ada. Tapi hari ini Facebook dah ada, Twitter dah ada, malah Instagram. Jadi kalau kita lihat di Instagram hari ini semua dah menunjukkan jari yang sudah dicalitkan dengan dakwah kekal. Jadi bagaimana pengaruh media sosial itu memberikan satu anjakan atau memberikan satu pengalaman yang cukup berbeza dan juga menambahkan keterujaan kita untuk keluar mengundi dan sebagainya. Bagaimana Syam? Betul, maklumatnya lebih disebarkan. Banyak orang boleh tengok. Sosial ada Twitter, Facebook, apa lagi ada? Instagram. Cake dan sebagainya hari ini. Cake. Then you post the picture semua yang tadi tengok you tunjuk kan? Ya. So the thing is, because it's all over there, not only do a lot of young people see, tapi kena lagi bijak. Because there'll be pictures from one pihak or the other pihak politics that will be very one-sided kan. So you have to think lah. Ada banyak-banyak. The maklumat is not coming from just one source. Ada banyak-banyak sources, so you have to think and feel which is the right one, which is the wrong one, which is real, which is fake. Because I can also letak atas, post whatever I want, say whatever I want, put whatever picture I want. Banyak informasi juga memberikan juga satu cabaran kepada pengundi muda untuk melakukan, untuk tanya balik diri kita, apa yang kita mahukan sebenarnya untuk pilihan raya umum kali ini. Bagi Syarul sendiri, macam mana anda menguruskan juga terlampau banyak maklumat di media sosial, kerana within seminit macam-macam benda kita dapat, dan bagaimana kita sebagai pengundi kita kena cakap, hey, kita cerdik, kita tahu bagaimana nak memilih maklumat, tapi dalam tempoh pilihan raya ni kempen tu terlampau banyak, sukar juga untuk kita lakukan keputusan. Bagaimana Syarul? Sebab I think that sebelum kita mengundi, masa kita register about say 4-5 years ago, kita dah tahu apa yang kita nak from this country, and kita dah tengok for the past I'm not 56 years old, tapi for the past 27 years, kita dah tengok how our country is and stuff like that. So it's not just sebab diorang start campaigning from April 20th, mula dari sana kita perhatikan, tapi kita kena research before that, way before that. Dan politician pun dah berkempen lebih daripada 5 tahun lepas dan sebagainya. Betul. Setiap hari. Yang paling penting dalam pilihan raya ini, ramai juga yang mungkin menganggap ini proses yang terlampau serius, dan orang muda ni kalau kita benar-benar terlampau serius, kita kadang-kadang macam kita tak nak terlibatkan diri kita dalam diskusi dan sebagainya. Kita mahukan sesuatu yang lebih relax dan juga lebih menyeronokkan. Dan mungkin kita nak teruskan perbincangan bersama dengan Syarul, bersama dengan Hisham, tapi sebelum kita berhenti rehat, kita nak tengok juga paparan-paparan di Instagram khususnya, kerana hari ini kalau dilihat perkara yang paling trending sekali selepas mereka keluar mengundi ialah gambar jari, dan ini jari saya menjadi salah satu perkara yang fenomena di Instagram dan juga di Twitter. Hashtag itu penuh sekali dengan gambar, dan rakan-rakan saya di You Wartawan, penerbitan You Wartawan sempat mengumpulkan gambar-gambar ini jari saya. Kita saksikan dan kita berhenti rehat. Kita jumpa lagi selepas itu. Untuk pilihan raya umum kali ini, kami mahukan lebih banyak platform yang menggalakkan rakyat Malaysia terdedah dengan perbezaan ideologi yang ada. Media sosial yang ada hari ini belum cukup untuk perbezaan idea ini dilakukan dengan baik. Sudah pasti anak muda mahukan jalan lebar berkelajuan tinggi. Ini dapat menggalakkan rakyat Malaysia untuk bekerja dari rumah. Bukankah ianya menjamin kualiti hidup berkeluarga yang lebih baik?
Kebanyakan anak muda memanglah menyokong idea untuk menurunkan harga kereta, tapi kami lebih pentingkan sistem pengangkutan awam yang lebih baik supaya ianya menjadi pilihan pertama berbanding yang lain. Okey, anda masih lagi menonton You Wartawan. Anda juga adalah wartawan. Kita tahu kerancakan pilihan raya sangat hebat di media sosial. Jadi kami juga mengalu-alukan juga pandangan anda, cadangan anda ataupun mungkin anda ada laporan anda sendiri yang mungkin boleh dikongsikan bersama kami di Astro Awani kerana anda hanya perlukan hashtagkan Malaysia Memilih dan juga Awani PRU dan cerita itu akan kami kongsikan di laman web kami. Dan itu tadi, sebelum tadi kita tengok pandangan daripada saudara Yunus, merupakan orang kuat UPIT dan dia selalu berdebat dan itu pandangan-pandangannya. Beliau mahukan platform yang lebih banyak untuk orang muda untuk berbeza pandangan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kemahuan orang muda hari ini mungkin berbeza dengan 5 tahun kebelakangan ini. Isu-isu mengenai alam sekitar dan sebagainya menjadi dekat sekali di kalangan orang muda. Hisham dan juga Cheryl sendiri secara peribadi, kemahuan anak muda menjelang ataupun semasa pilihan raya kali ini, apa antaranya, Cheryl? Kalau saya mahukan country yang lebih bebas, to be honest. Be able to speak freely of what we think and like most importantly to be able to share what we want, you know, so that, you know, we agree to disagree. Yes, agree to disagree. And the mentality is there in such a way where if we agree to disagree, then I can be friends with you, but we may not necessarily agree on the same thing, which is kind of lacking in our society these days lah. Hisham mungkin seorang pendidik, seorang orang muda juga dalam masa yang sama, seorang pengundi pertama juga. Mungkin isu pendidikan juga antara perkara yang dekat di hati Hisham, dan bagaimana pandangan dan juga kemahuan untuk pilihan raya umum kali ini? Just like what Sarah said, freedom is very important. We must have a free society. We must have freedom of speech. We must have freedom of expression. We must have all these freedoms that maybe some youth would say we don't have right now. And that's what we need to do, whether it be one government that comes in or the other side that comes in. This should be one of their main issues. Of course, the economy is very important, and that is on a lot of youth's mind because, you know, it's our future. But the issue of freedom is very important because that is the silver bullet that answers all the other questions, whether it's about economy, whether it's about education, whether it's about defense of the country, because all of these issues have two sides to them. But we can only hear both sides if we come back to the central issue of freedom of expression. So all youths need to empower it onto themselves to get themselves informed from shows like You Wartawan, from the traditional media, which also needs to be opened up. Okey, itu perkara yang penting juga sebab kita mungkin mahukan lebih banyak kebebasan dan sebagainya, tetapi sebagai anak muda sendiri kita juga perlu berpartisipasi sama. Kita perlu lebih ke tengah untuk memberikan idea dan juga memainkan peranan yang cukup penting. Jadi Hisham pernah bercakap dalam Google Hangout kita sebelum ini mengatakan bahawa peranan orang muda dalam pilihan raya bukan sekadar mengundi sahaja pada hari ini, tapi lebih daripada itu. Bagaimana Hisham? Just like the job of the calon, bukan akhir lepas kalau menang, bukan akhir kan. They have a job to do. And our job is to support whichever calon that we support. You know, whether to be the important part of this election, I think like you have said also in the show and the Google Hangout, is that the youth now are part of the jentera-jentera of the different political parties. They are inside the machinery. They are not outside looking in. They are involved. So they are learning the issues. They are learning what is really going on in the country. So after the election, of course, we must still speak out. But that comes back once again to the freedom of expression because we cannot speak out if you are not allowed to speak out. Okey, persepsi bahawa anak muda tidak minat dengan politik, tidak minat dengan perkara-perkara serius dan sebagainya, bagaimana itu dinafikan pada hari ini dengan jumlah mereka yang keluar mengundi? Bagaimana jumlah mereka yang anak muda yang keluar mengundi masa keluar tadi? Sebenarnya masa keluar, it's a lot of families because not only that, my community is actually a very family-oriented community. So memang a lot of anak muda keluar dengan ibu bapa. So some are very elderly and they're helping their parents. So I thought that was very nice, and it was a very smooth journey from beginning to end. Tapi I nak tengok yang I excited sangat to check Twitter, Facebook, Instagram and to see all the fingers and the jari. So they kind of sort of like announced that today is
hari jari sedunia, but it's actually for us to prove that we did our right, we Kita did exercise participate our sekali vote. dalam Yes. proses demokrasi negara. Yes. Okey, kita nak dengar lagi apa kata Yunus, kerana Yunus tadi ada mengatakan 3 perkara mengenai kemahuan anak muda dari perspektifnya. Mungkin ada lagi bahaki 4 yang kita dapat lihat dalam VT ini. Mungkin kita saksikan dulu apa kata Yunus mengenai kemahuan anak muda untuk PRU kali ini. Sebagai anak muda yang idealistik, kami cadangkan kerajaan untuk melabur lebih banyak dalam sektor pendidikan rendah dan menengah. Ini adalah asas pendidikan yang lebih baik. Kerajaan yang prihatin juga perlu melaksanakan dasar gaji minimum. Penting untuk daya saing yang lebih sihat. Sesuatu perlu dilakukan dengan pembangunan sosial kita. Terlalu banyak hiburan bukanlah perkara yang dimahukan oleh anak muda. Pembangunan sukan perlu lebih menyeluruh. Kita tak mahu kalah bola lagi dengan Singapura contohnya. Kita perlu lebih bermaruah dalam bidang sukan. Okey, terima kasih Yunus atas pandangan yang dihantarkan itu. Anda juga boleh menghantarkan pandangan anda sendiri, apakah aspirasi anda untuk pilihan raya umum kali ini, dan anda juga boleh menghantarkan gambar anda di semua platform yang telah kami sediakan. Dan mungkin saya nak bersama dengan Syafiq di social media command center. Syafiq, bagaimana kita melihat bahawa jumlah pengguna Twitter dan juga Facebook di kalangan anak muda cukup tinggi sekali, dan Syafiq seorang pengguna tegar Twitter contohnya. Bagaimana ini juga merubah trend pengundian, bagaimana ini juga merubah cara anak muda meluahkan pandangan mereka tentang hal-hal berkaitan dengan politik dan juga hal-hal demokrasi dalam negara ini. Bagaimana Syafiq? Okey, terima kasih Zul. Betul sekali, pengguna Facebook dan Twitter di Malaysia amat tinggi sekali. Izinkan saya kongsi statistik di sini daripada polytweet.org. Twitter sahaja ada 1.3 juta pengguna di Malaysia. 234,000 adalah ada follow Pakatan Rakyat dan 588,000 mengikut akaun-akaun Barisan Nasional. Dan bagi Facebook pula, penggunanya adalah 13 juta. Angka yang begitu tinggi sekali, dan betul kata Zul tadi, Twitter dan Facebook mainkan peranan penting sekali. Dan izinkan saya kongsi akaun tetamu kita hari ini, Cheryl. Beliau ada kongsi berbagai gambar dan ikuti jari beliau juga. Ada caption yang menarik di situ Syafiq, apa katanya? The vote isn't for any politician but for our future and country. Exercise your right and go out and vote. Tapi ini adalah persoalannya, seperti yang Zul katakan tadi. Ramai anak muda dikatakan tidak mengikuti perkembangan politik ataupun tidak berminat dengan politik. Tapi kalau diikutkan di media sosial seperti Twitter dan Facebook, diorang mengupload ataupun memuat naik gambar-gambar proses pencalonan. So mungkin saya ingin tanya Cheryl ataupun Hisham, adakah itu sebagai satu proses politik juga? Mungkin anak-anak muda tidak berminat dengan politik, tapi secara tidak langsung memuat naik gambar-gambar seperti berikut. Anda secara langsung dalam proses politik itu. Syafiq, sebelum Hisham dan juga Cheryl menjawab soalan, mungkin Syafiq juga boleh menjawab soalan saya. Adakah kandungan yang ada di media sosial hari ini kurang sesuai dengan kemahuan anak muda dalam berpolitik? Pandangan peribadi Syafiq. Saya pernah interview Khairi Jamaluddin beberapa bulan lepas tentang penggunaan media sosial dan juga konten ataupun kandungan. Tapi beliau cakap bila di media sosial tidak perlu begitu formal sekali. Kita more personable. Jadi kalau gambar-gambar seperti berikut, ini adalah tentang proses dan ini adalah corak memcolourkan the situation, the political landscape. Dan amat interesting sebab kalau kita baca di akhbar ataupun di kaca televisyen, semuanya begitu formal sekali, dan di media sosial dengan anak muda kita tak perlu formal. Tapi but the content has to be good. Okay. Itu adalah pendapat peribadi saya. Okey, itu pandangan peribadi Syafiq. Syafiq, terima kasih Syafiq. Kita tak boleh formal sangat. Okey, menjawab soalan Syafiq tadi. Kalau dilihat, mungkin inilah caranya anak muda meluahkan pandangan, dan kalau dilihat daripada caption Cheryl tadi, saya rasa itu cukup patriotik sekali. Dan inilah cara orang patut menilai anak muda daripada sudut yang berbeza. Kerana orang mungkin anggap perkara itu tak normal, tapi itulah ekspresi kita yang sebenarnya. Pandangan Cheryl dan Hisham bagaimana? Kalau my personal point of view, kalau I tak berminat dengan politik, I takkan keluar undi pun. You know, I mean, I won't even bother to register. Tapi indirectly, sebab I memang sayang my country sangat, so I want to do my part as a citizen. So to me, that's my point of view. Dan Hisham setuju kalau kita katakan bahawa tahap kesedaran orang muda untuk turut serta dalam proses demokrasi cukup tinggi lagi sekali pada hari ini? I think yang Syafiq cakap tu, we can gauge the minat of the pemuda dalam politics by all those numbers that we saw just now. But that is minat tahap mana? Is it if I tweet about something political,
kita I kata mean kita that? minat politik. Does that mean I'm already interested or not? I mean, politics now is, I don't think muda tengok ni politik macam subjek satu. It's especially muda now is student loans, issue PTPN, the economy, where am I going to get a job? Those kind of questions, you know, it's not, they don't look at it as politics, they look at it as, alamak ni, this is my life, Isu this is nasional, my future dan sebagainya. and this is the things that, so the stories that are very patriotic, like you said, this is one story about this, we found online juga on Facebook about someone who traveled all across Europe because she was in one of the Scandinavian countries, Finland ke mana, but I think the closest way where she could vote was Paris, so she travelled lah. Dengan cara ekspresi itu dan media sosial juga memudahkan juga pelbagai cara untuk diekspresikan untuk menunjukkan patriotik ataupun rasa bertanggungjawab terhadap negara dan sebagainya. Cheryl dan juga Hisham, kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Kita akan bertemu lagi selepas ini. You wartawan berehat seketika dahulu. Teruskan menghantar pandangan anda di Twitter Astro Awani. Pandangan anda amat berharga untuk kami untuk hari ini. Kita bertemu lagi selepas ini. Okey, anda masih lagi menonton You Wartawan. Anda juga adalah wartawan dan jumlah peratusan mereka yang pengundi muda pada kali ini cukup tinggi sekali, sekitar 19% bagi mereka yang berumur antara 21 hingga 30, satu jumlah yang cukup besar dan peningkatan cukup banyak sekali di situ. Dan saya nak mendapat gambaran yang lebih dekat bersama dengan rakan saya Haris Hadi Hakim yang kini berada di Gelang Patah. Haris, mungkin ada perkembangan terkini yang boleh dikongsikan bersama dengan Haris di Gelang Patah Johor. Kalau boleh, saya ingin tahu bagaimana peratusan ataupun mereka bilangan pengundi-pengundi muda yang keluar mengundi pada hari ini, Haris. Okey, terima kasih Zul. Ketika ini sebenarnya Zul, saya sedang berada di Johor Bahru bagi melihat bagaimana proses pilihan raya pada ketika ini. Namun memang betul sebentar tadi, pada pagi tadi saya berada di Gelang Patah dan di Gelang Patah saya sempat melihat pelbagai ragam orang yang datang untuk keluar mengundi pada hari ini. Dan sememangnya tidak kurang juga terdapat sebilangan besar pengundi muda yang turun untuk keluar menunaikan tanggungjawab mereka pada hari ini. Dan telah berlaku juga satu insiden Zul di Gelang Patah tadi di mana seorang seorang remaja berusia 19 tahun telah pun cuba menceroboh masuk ke dalam pusat mengundi di SJKC Puzi di Skudai tadi. Dan cakap-cakap antara kami di kalangan wartawan apa semua, kami melihat beliau seperti sudah tidak sabar sebenarnya untuk menunggu usia 21 tahun untuk mengundi. Itu sebabnya kenapa dia memanjat pagar dan juga cuba menceroboh masuk ke dalam pusat mengundi di Gelang Patah tadi, Zul. Okey, terima kasih Haris atas laporan daripada Johor Bahru itu. Tadi ada cerita menarik di Gelang Patah juga. Jadi kalau saya nak teruskan perbincangan kita bersama dengan Cheryl dan juga Hisham di sini. Bagaimana kita melihat anak muda hari ini, tadi kita dah cakap partisipasi anak muda, mengundi dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama untuk membuat dasar dan sebagainya, bagaimana anak muda hari ini, khususnya bagi mereka yang berusia 21 hingga 30. Kerana kalau dibahagikan anak muda itu 40 tahun ke bawah adalah anak muda, orang muda. Tapi kalau saya fokuskan kepada 21 hingga 30, mungkin ceritanya lain sedikit. Bagaimana di kalangan kelompok anda juga, kelompok kita ni, mahu ahli politik ataupun kerajaan yang bakal dipilih kelak mendengar suara kita, kemahuan kita dengan cara yang bagaimana? Apakah yang kita mahukan daripada mereka? Cheryl mungkin ada pandangannya. Dari pandangan saya, I tak nak politician yang hanya keluar masa musim mengundi. Especially in terms of interaction on social media. Sebab I follow a lot of politicians juga. I mean just to find out, what's happening. But what I don't want is diorang tweet sekarang, Facebook sekarang. Lepas 3 bulan diam. For until the next election. So I tak nak macam tu lah. Okey, Hisham, bagaimana kita mahu suara kita didengar dengan cara yang bagaimana? Bagaimana ahli politik perlu melayan anak muda hari ini dengan cara apa yang kita mahukan untuk selepas pilihan raya ini? I think I just touch on what Cheryl said. We also don't want politicians to be, of course, we cannot hope to have two-way conversation on Twitter with
some politicians, because especially the ones in high positions, they've got millions and millions of followers. So memang dia bukan yang on the phone every day. Kalau setiap kali asyik balas ni tak pakai kerja pula. Yalah, itulah. So there has to be, like I say once again, the free media. So whatever it is, anyone, tak kira muda, tua in Malaysia, wants to say something, it will be heard. And like you said, kalau tak setuju, agree to disagree. What you said about how we're going to be heard, pemuda-pemuda di Malaysia, we're seeing now a shift. 2008, the political tsunami yang dia cakap tu, there's a shift of young voters. Now even more young voters that is taking part in the conversation. But now, from now until the next cycle, we're going to see a shift, I think, of even more participation, but not as voters, as calon, because there is some parties where a lot of young people are calon now. So if no one's going to hear what I'm going to say, I'm going to speak. And the best way for me to speak, I jadi calon. Dan Hisham berkata-kata sebagai seorang calon untuk PRU ke-14 mungkin nanti dalam usia 30 tahun, 34, 32 tahun. Okey, kita mungkin nak berhenti rehat, nak berakhir di sini. Terima kasih juga Cheryl. Cheryl, kita mungkin ada kita ada masa lagi? Dah habis. Okey, mungkin ini saja masa yang kita ada untuk You Wartawan. Terima kasih Cheryl, terima kasih kepada Hisham. Terima kasih kepada anda juga yang menonton. Jika anda belum keluar mengundi, teruskan keluar mengundi. Jangan buang masa kerana katanya queue panjang. Itu bukan alasan untuk anda tidak keluar mengundi. Keluar mengundi, saya dengan Hisham pun nak keluar mengundi selepas ini. Kita akan terus bersama dengan Haji Nazri dengan analisis seterusnya dengan kawasan-kawasan tumpuan di pilihan raya umum kali ini. Sekian saja You Wartawan. Kita jumpa lagi esok.